Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kepada kita rahmat dan kurniaannya hingga kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, sebagaimana tajuk yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, saya diminta untuk berkongsi sedikit berkenaan apa yang kita sebut sebagai tabarruk, apa yang kita sebut sebagai berkat. Adakah di dalam agama ni ada satu konsep keberkatan? Adakah dalam agama ni ada satu konsep tabarruk? Boleh kita mengambil suatu berkat daripada sesuatu perkara? Untuk menjawab persoalan ini, tidak dapat tidak, kita sebagai seorang Muslim perlu kembali kepada rujukan asal kita, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Inilah sumber kepada perkara-perkara yang tidak dapat kita fikir dengan akal fikiran kita. Bila kita sebut tentang keberkatan, dia melibatkan sesuatu yang tidak nampak di mata kita. Bila kita sebut tentang keberkatan, dia melibatkan sesuatu yang akal manusia tak boleh nak fikir, tak boleh nak fikir. Benda ni ada keberkatan atau tidak ada keberkatan. Hanya yang dapat memberitahu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kerana dialah yang memberikan keberkatan terhadap sesuatu perkara. Kerana itulah kita sebut Allah Tabaraka wa taala. Allah Tuhan yang maha penuh keberkatan. Kerana dialah yang memberikan keberkatan terhadap semua perkara. Oleh itu, kita perlu merujuk kepada rujukan kita Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kalau kita baca Al-Quranul Karim, kalau kita semak di dalam Al-Quranul Karim, berkat ni disebut sama ada dengan perkataan barakat atau dengan perkataan mubarak atau apa-apa saja perkataan yang berasal daripada perkataan berkah. Kita boleh jumpa sebanyak 32 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nak menyatakan kepada kita Allah Subhanahu wa taala ni maha memberikan berkah, dan keberkatan yang Allah taala berikan kepada kita dalam berbagai-bagai sudut. Disebut oleh Nabi SAW juga dalam banyak hadis bagaimana cara kita nak mendapat keberkatan. Cara seperti mana diajarkan oleh Al-Quranul Karim, cara seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana sifat manusia ni, dia nak sesuatu kebaikan, keberkatan. Banyak takrifan yang diberikan oleh ulama. Ada ulama kata barakat, keberkatan ni suatu perkara an-nama wa ziyadah, suatu perkara yang bertambah. Itu dimasukkan dengan kebaikan, dengan keberkatan. Ada ulama yang mengatakan keberkatan ni suatu benda yang tetap, kebaikan yang tetap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam takrif keberkatan. Cuma asal keberkatan ni bermaksud suatu kebaikan yang Allah Taala berikan kepada sesuatu perkara. Dan kebaikan tersebut, keberkatan tersebut boleh diperolehi oleh kita, tapi dengan ada cara dan garis panduan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita pergi jauh, ada 3 disiplin apabila kita berinteraksi dengan sesuatu yang kita kata ada keberkatan. Yang pertama, disiplin pertama atau perkara pertama, kita kena yakin semua keberkatan mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa saja benda, keberkatan yang ada pada apa saja, semua itu mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disiplin yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana benda itu ada keberkatan atau tidak ada keberkatan, tidak dapat tidak kita perlu melihat kepada hadis Nabi SAW. Kita perlu melihat kepada Al-Quranul Karim. Kita perlu melihat kepada sumber wahyu. Manusia tidak dapat menjangkaui akal
untuk nak tahu satu benda itu ada berkat atau tidak berkat, melainkan dengan jalan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang tiga, bagaimana kita nak mendapatkan keberkatan daripada suatu perkara, perlu kepada berlandaskan syariat Islam, perlu berlandaskan kepada tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan terhadap suatu perkara, dan Allah Taala ajarkan kepada kita bagaimana nak mendapatkan keberkatan tersebut. Tidak membiarkan kepada kita terkapai-kapai menggunakan cara kita tersendiri untuk mencapai keberkatan tersebut. Tapi ada diajar cara dia oleh Allah, ada cara diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berbicara tentang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu peninggalan Nabi pun yang lebih sahih, yang paling sahih, yang paling diakui ia mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling benar mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga siapa-siapa yang mempertikaikan ia mari daripada Rasulullah berdosa akidah dia, iaitu Al-Quranul Karim. Inilah peninggalan yang penuh keberkatan yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Kalau kita nak buka ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya Allah Ta'ala menceritakan Al-Quran ini penuh dengan keberkatan, diberikan keberkatan, banyak sangat ayat-ayat Al-Quranul Karim. Antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi litunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Dalam surah Al-An'am pada ayat 92 Allah Ta'ala sebut, wa hadha kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah kitab yang kami turunkan, mubarak, penuh dengan keberkatan, dengan Al-Quranul Karim. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, wa hadha kitabun anzalnahu mubarak fattaba'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkatan, maka kamu ikutlah, kamu bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kamu dirahmati oleh Allah. Surah Al-An'am pada ayat 155. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut, wa hadza dzikrun mubarak anzalnahu afa antum lahu munkirun. Ini adalah zikrun, peringatan yang kami turunkan yang penuh keberkatan. Afa antum lahu munkirun, adakah kamu ingkar terhadap Al-Quranul Karim? Dan surah Al-Anbiya pada ayat 50, dan banyak lagi surah-surah lain yang kalau kita nak baca, Nabi menyebutkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita betapa Al-Quranul Karim penuh dengan keberkatan. Dan tidak ada seorang pun orang yang kita panggil sebagai orang Islam dia boleh menafikan hak ni bukan mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni peninggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling benar, yang paling sahih, diakui oleh semua orang Islam sebagai peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran bahawa kitab Al-Quran sebagai kitab yang penuh berkat, diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kita, oleh kerana Al-Quran ini penuh keberkatan, bagaimana cara kita nak mendapatkan keberkatan melalui Al-Quranul Karim? Ulama menggariskan 7 cara, yang mana ketujuh-tujuh cara ni semua kita kena ikut, barulah dalam kehidupan kita akan mendapat keberkatan melalui Al-Quranul Karim. Bukan setakat letak di rumah je Al-Quran, baca pondok, tengok pondok. Bukan setakat gantung Al-Quran di rumah, baca pondok, nak baca pun tak boleh, dia sendiri tak reti nak baca, tapi dengan harap dia dapat berkat semata-mata gantung di rumah. Itukah keberkatan yang Allah Ta'ala berikan terhadap Al-Quranul Karim? Dan itukah cara yang Nabi SAW dan cara Islam nak kita ambil keberkatan daripada Al-Quranul Karim? Ada 7 cara, ada 7 langkah yang ulama letakkan, yang digariskan semua ni melalui Al-Quranul Karim. Yang pertama, keberkatan Al-Quran kita akan dapat melalui kita membaca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala sebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan manusia daripada alaq.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya baca sini. Iqra. Apakah yang dimaksudkan dengan baca? Dan baca apa dia sini? Para ulama menyebutkan baca sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Iqra. Baca apa dia situ? Baca Al-Quranul Karim. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu. Tak ada satu kitab atas muka dunia ni bila kita nak baca, kita start dengan bismillah. Hatta hadis pun kita tidak buat lagu tu. Setiap bab, setiap hadis kita nak baca, kita baca bismillah. Tak ada lagu tu. Kitab fiqh bila kita baca, setiap kali kita bab fiqh kita baca bismillah, dan tertulis situ bismillah. Tak ada. Tapi Al-Quranul Karim 113 surah di dalam Al-Quranul Karim ada permulaan dia bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Bara'ah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Al-Quranul Karim wahai manusia, kerana di situlah terdapatnya keberkatan. Nak dapat keberkatan, step yang pertama kena baca Al-Quranul Karim. Yang kedua, untuk mendapatkan keberkatan daripada Al-Quranul Karim, kena mendengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan kepada kamu ayat-ayat Al-Quran, istami'u, kamu dengar, lahu wa ansitu, dan kamu diam, la'allakum turhamun. Dua perkara Allah Ta'ala sebut kepada kita situ. Yang pertama, dengar. Yang kedua, diam. Kalau kita tengok sekali imbah supaya sama, nak dengar kena dia. Ada perbezaan situ. Tak semestinya orang dengar ni dia memberikan tupuan. Kadang-kadang senyap je dia dengar, rupa-rupa tidur dia. Kadang-kadang senyap je kita tengok dia dengar, rupa-rupa tak faham pun. Wa ansitu, dia dengar, dia fokus, dia memahami gapo isi kandungan Al-Quranul Karim. Dia faham gapo Quran ayat kepada dia. Dengar Al-Quranul Karim. Bila kita baca, satu. Yang kedua, kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Nabi SAW jadi satu perkara biasa. Nabi suruh sahabat-sahabat baca kepada Nabi Al-Quran. Kadang-kadang sahabat kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Quran ni kan diturunkan kepada kamu, kenapa kamu suruh aku pula baca ya Rasulullah? Nabi kata, aku nak dengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau kita baca, boleh jadi bila-bila kita baca tu, nak fokus, nak dengar betul-betul tu, boleh jadi hilang tumpuan. Tapi bila orang membacakan kepada kita, kita dengar, lebih fokus untuk kita dengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Pertama, kita membaca. Yang kedua, kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang ketiga, keberkatan Al-Quranul Karim kita peroleh melalui ilmu yang kita belajar melalui Al-Quranul Karim. Barakatu ilmi, keberkatan dia suruh ilmu yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Maha suci Allah, Maha pemurah Allah Subhanahu wa taala, Maha pengasih Allah Subhanahu wa taala. Dia yang telah mengajarkan kepada manusia Al-Quranul Karim. Bila Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita Al-Quran, dia nak supaya kita belajar. 'Allama, kalau kita belajar bahasa Arab, mempelajari Al-Quran dengan cara mendalam. Bukan setakat boleh baca terjemahan Al-Quran, tapi kita memahami setiap isi kandungan Al-Quranul Karim. Gapo dia yang Allah SWT nak melalui Al-Quranul Karim? Gapo dia maqasid daripada Al-Quranul Karim? Supaya kita memahami ilmu yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kita kena belajar selok-belok terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah SWT sebut Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Kenapa dimulakan dengan Ar-Rahman? Nak bagi tahu kepada kita betapa Allah Ta'ala ajarkan ilmu Al-Quran kepada kita ni. Sebab dia kasihan terhadap kita, sebab Allah Ta'ala kasihan terhadap kita. Kerana tu diberikan kepada kita ilmu tentang Al-Quran. Boleh je Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tanpa diberikan ajar kepada kita. Tu Al-Quran sebutin kepada Rasulullah, Allah Ta'ala tak bagi panduan macam mana nak memahami Al-Quran, macam mana nak tadabbur Al-Quran. Boleh je. Tapi Allah SWT ajarkan kepada kita Al-Quran kerana dia kesian kepada kita, tak usah kita masuk neraka. Quran membezakan antara syirik dan juga tauhid. Quran membezakan antara kebenaran dan kebatilan.
Allah Subhanahu Wa Taala tak sedar kita ni terjerumus ke dalam kebatilan. Allah Subhanahu Wa Taala tak sedar kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Dia nak kita tahu tauhid. Dia nak kita tahu al-haq, kebenaran. Dia sia terhadap manusia. Kalau manusia masuk neraka sebab tak tahu hak mana syirik, hak mana tauhid, tak tahu hak mana hak, hak mana batil. Lalu Allah Ta'ala ajarkan kepada kita Al-Quranul Karim. Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Yang keempat, bagaimana kita nak mendapatkan keberkatan melalui Al-Quranul Karim adalah melalui kita beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Seperti mana ayat telah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattaba'uhu. Quran ni adalah kitab yang diberikan keberkatan, kitab yang mengandungi keberkatan. Fattaba'uhu, kamu kena ikut Al-Quranul Karim. Baca saja tak pergi lagi, dengar saja tak jadi lagi, apa ni, tahu saja tak jadi lagi. Dia kena beramal dengan yang kita baca. Dia kena amal apa yang kita dengar. Dia kena amal apa yang kita tahu. Barulah kita akan mendapat keberkatan melalui Al-Quranul Karim. Fattaba'u, kamu kena ikut isi kandungan Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran ni tak ada satu huruf pun kita boleh nafikan tu bukan Quran. Tak ada satu ayat pun kita boleh nafikan tu bukan Al-Quranul Karim. Kamu kena ikut patuh sepenuhnya terhadap Al-Quranul Karim untuk mendapatkan keberkatan daripada Al-Quranul Karim. Yang kelima, barakah fit tadhakkuri wal itti'adhi. Kita mendapatkan berkat daripada Al-Quran melalui tadhakkur, melalui peringatan-peringatan yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut dalam beberapa ayat, antaranya Allah SWT sebut, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab, dalam surah ayat ke-29. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad, mubarak, yang penuh dengan keberkatan. Liyadabbaru ayatih, supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tadabbur dia gabungan antara yang ketiga dan keempat tadi. Ilmu dan juga amal akan menghasilkan tadabbur. Dan Allah SWT sebut waliyatadhakkaru ulul albab, supaya Al-Quran menjadi peringatan kepada orang-orang yang memiliki hati, memperingatkan kepada kita tentang akhirat, memperingatkan kepada kita tentang kematian. Ada orang beramal dah dengan Al-Quran, gapo hak ada dalam Quran dia amalkan, tapi tak berapa ingat tentang kematian, tak berapa ingat tentang syurga dan neraka. Maka Al-Quran perlu dijadikan sebagai peringatan kepada kita, perlu dijadikan sebagai reminder kepada kita. Bila kita melakukan kerja dalam kehidupan kita, bila kita buat satu perkara dalam kehidupan kita, batasnya dia, Al-Quran peringatkan kepada kita, kita sudah melampaui batas atau tidak melampaui batas. Maka kena jadikan Al-Quran sebagai at-tadhakkur, peringatan kepada kita. Yang keenam, keberkatan Al-Quran dengan cara kita menjadikan Quran sebagai al-istishfa'u bih. Kita menjadikan Al-Quran sebagai penawar kepada hati kita. Kita menjadikan Al-Quran sebagai penawar kepada penyakit yang kita hadapi. Boleh jadi penyakit tersebut penyakit zahir. Nabi SAW ajarkan kepada kita, sakit, Nabi suruh ruqyah. Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi SAW hampir-hampir nak meninggal dunia, Nabi nak wafat, Aisyah tengok Nabi SAW sakit, lalu Aisyah bacakan kepada Rasulullah 3 qul. Bacakan kepada Rasulullah 3 qul. Aisyah ambil tangan Nabi, Aisyah letak tangan Nabi di tempat yang baginda sakit, kerana mengharapkan keberkatan melalui tangan Nabi SAW. Dibacakan 3 qul, dibacakan ayat-ayat yang sebagai ayat-ayat ruqyah. Kita jadikan Al-Quran sebagai sumber untuk kita istishfa, untuk kita mendapatkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berubat dengan cara seperti mana yang kita tahulah. Kalau perlu pergi hospital, kena pergi hospital. Tapi jangan kita tinggalkan, kita menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Sebab ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, diturunkan Al-Quran sebagai syifa,
sebagai penyembuh dan juga sebagai rahmat kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita tidak akan mendapat sepenuhnya keberkatan Al-Quranul Karim sekiranya kita tidak berhukum dengan hukum Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran dah, amal-amal Quran dah, tapi bila bab nak berhukum, kita ikut benda lain, lebih lagi berbanding Al-Quranul Karim. Nak supaya kita mendapat sepenuhnya keberkatan daripada Al-Quranul Karim, maka 7 step tersebut perlu kita ikuti supaya diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran begitu berkat? Kenapa Al-Quran begitu istimewa? Banyak lagi kita nak sebut tentang keberkatan-keberkatan. Cuma kita dahulukan dengan Al-Quran. Kerana pertama, sumber dia itu daripada Allah yang Maha berkat. Allah Tabaraka wa taala. Sudah tentulah satu yang bersumberkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran adalah kalamullah, tentu ia suatu perkara yang penuh dengan keberkatan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang terbaik, Rasul yang paling mulia, Rasul yang paling diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan oleh malaikat yang terbaik, malaikat yang paling penuh keberkatan, malaikat yang paling diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran diturunkan di bumi yang penuh dengan keberkatan. Allah Taala sebut dalam beberapa ayat Al-Quran tentang Mekah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang seterusnya, kenapa Al-Quran penuh dengan keberkatan? Kerana diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkatan. Lailatan Mubarakah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkatan. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran adalah penuh dengan keberkatan. Dari sudut sumber dia Allah Subhanahu wa taala, dari sudut tempat turun dia Makkahul Mukarram, dari sudut kepada siapa diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sudut waktu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatan Mubarakah. Siapa yang menurunkan Al-Quranul Karim? Jibril alaihissalam, malaikat yang penuh dengan keberkatan, malaikat dilimpahkan dengan keberkatan. Maka sebab itulah Al-Quran adalah kitab yang paling penuh dengan keberkatan, dan paling disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan keberkatan melalui Al-Quranul Karim. Yang kedua, keberkatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara yang kita kena yakini, bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita setiap kali kita sembahyang, setiap kali tasyahud, kita meminta kepada Allah supaya diberikan keberkatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepada kamu wahai Rasulullah. Semoga kamu mendapat rahmat Allah dan semoga kamu mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada keberkatan. Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Keberkatan Nabi ni ada 2 jenis. Yang pertama, dia panggil keberkatan al-ma'nawiyah. Keberkatan dari sudut maknawi. Satu benda yang manusia tak nampak bagaimana nak ambil keberkatan dia, iaitu melalui petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nampak petunjuk tu dalam bentuk satu bentuk yang khusus. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu mengandungi keberkatan bagi sesiapa yang ikut dan jadikan sebagai panduan. Yang kedua, yang ramai orang bila sebut keberkatan pada Rasulullah, hak nombor 2 ni lah hak ramai hak cari. Sedangkan ada 2 jenis keberkatan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dipanggil keberkatan al-hissiyah. Keberkatan dari sudut luaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sudut tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa dinafikan. Kalau kita tengok banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kisah-kisah yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim, memang menunjukkan tubuh badan Nabi ada keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan panduan yang telah kita sebutkan tadi, 3 panduan tadi, kita kena yakin keberkatan yang ada pada Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Sahabat-sahabat Nabi pun ada ambil berkat daripada Nabi. Kita boleh tengok bagaimana
Banyak kisah-kisah bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim diambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun banyak kisah-kisah juga kalau kita tengok dalam hadis riwayat Muslim sebagai contoh. Bila Nabi melakukan haji, Nabi pun panggil halaq. Nabi panggil tukar cukur. Bila Nabi nak bertahallul, Nabi panggil tukar cukur, suruh cukur rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dicukur rambut Nabi, Nabi pun berikan rambut-rambut Nabi ni kepada para sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan para sahabat bertabaruk dengan rambut Nabi. Dalam riwayat lain disebutkan, banyak kalau kita nak sebut, ada yang menyebutkan bahawa berkenaan Aisyah, seperti mana telah kita sebutkan tadi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Aisyah baca 3 qul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Aisyah baca 3 qul, Aisyah letak tangan Nabi pada bahagian yang Nabi sakit. Kenapa? Aisyah kata raja'an bi barakatih, kerana mengharapkan keberkatan yang ada pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok dalam hadis-hadis lain. Sebagai contoh, Ummu Sulaim, seorang sahabat Nabi radhiyallahu alaihi, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Ummu Sulaim, rumah dia ni semua Nabi masuk. Bila Nabi masuk ke dalam rumah dia, time dia tak ada, Nabi akan masuk ke dalam rumah dia. Kadang-kadang Nabi tidur tempat dia tidur. Suatu hari Ummu Sulaim tak ada, Nabi SAW pun masuk ke dalam rumah dia. Nabi tidur. Bila Nabi tidur, cuaca panas menyebabkan Nabi berpeluh. Bila berpeluh, bila Ummu Sulaim balik, dia diberitahu Nabi ada dalam rumah dia. Lalu dia pergi dekat Nabi SAW dekat Nabi tengah tidur. Dia pergi tadah peluh Nabi SAW. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Lalu Nabi terjaga. Nabi kata, "Madza tasna'i ya Ummu Sulaim?" Buat apa ni Ummu Sulaim? Dia kata, "Ya Rasulullah, narju barakatih li subyanina." Kami mengharapkan keberkatan untuk kanak-kanak kami, untuk anak-anak kami, supaya kami boleh sapu kepada mereka, supaya kami boleh berikan kepada mereka. Keberkatan al-hisiyah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar ni ada. Dan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun benda ni terus berlaku. Sahabat-sahabat ambil berkat melalui rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim dan hadis-hadis lain disebutkan bahawa bila rambut Nabi diletakkan dalam satu bekas, bila ada orang sakit, maka dia ambil air, dicelup rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diminum air tersebut. Diharapkan dengan keberkatan rambut Nabi tadi tu, Allah Ta'ala memberikan kesembuhan terhadap penyakit tadi. Tapi perbahasan dia, adakah benda-benda yang mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tu masih lagi ada ke tidak pada zaman kita pada hari ini? Hal ni satu perkara yang perlu kita jawab. Dari sudut mengambil keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak tu semua ulama terima. Nabi ada berkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita ambil berkat sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, seperti mana dilakukan oleh para tabi'in, para salafus salih. Persoalan dia, adakah barang-barang tersebut masih wujud hingga ke zaman kita pada hari ini untuk kita mengambil berkat? Kalau kita buka perbahasan-perbahasan yang dibuat kajian oleh para ulama, antaranya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Taimur Bashar, dia tulis kitab Al-Athar An-Nabawiyah, peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat kajian tentang apa yang ditinggalkan oleh Rasul, yang didakwa sebagai peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dia kata, benda-benda yang didakwa sebagai mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada zaman kita pada hari ini, susah kita nak buktikan betul ke tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sukar untuk kita nyatakan kesahihan betul ke tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa boleh secara confirm, secara pasti dia kata ni betul mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bagaimana kita nak uji benda tu mari daripada Nabi ke tidak? Bagaimana kita nak uji benda tu betul ke tidak mari daripada Nabi? Memerlukan kepada satu kajian yang khusus. Kena tengok dari sudut sanad. Kadang-kadang sanad tu ada, tapi betul ke tidak sanad tu? Sanad dia benda yang boleh direka. Siapa-siapa mengajar hadis pun tahu.
Ada palsu pun ada sanad. Sanad ni satu benda yang manusia boleh reka. Dia buh sanad, buh nama-nama ulama kan, jadi sanad. Adakah semata-mata kerana sanad tu boleh menjadikan satu benda tu sahih? Banyak perkara yang perlu dilihat. Tambah-tambah lagi dalam dunia Islam ni banyak berlaku peperangan. Bahkan ada sebahagian peninggalan-peninggalan yang didakwa sebagai peninggalan Nabi SAW hancur musnah ketika peperangan. Ni kita boleh tengok dalam kitab-kitab yang membahaskan tentang ni'al Rasulullah SAW, tentang kasut, tentang selipar Nabi SAW. Pada tahun 801 Hijrah telah berlaku peperangan di negara-negara Islam, menyebabkan selipar yang didakwa milik Rasulullah SAW telah hilang, tiada dah. Hak ada pada hari ni, hak didakwa ni selipar Rasulullah ni, sandar Rasulullah SAW, atau tu tidak dapat dipastikan secara jelas betul ke tidak mari daripada Nabi SAW. Banyak perkara-perkara yang tak boleh kita nak pastikan. Bahkan berlaku peperangan ketika berperang, umat Islam berperang dengan Tatar. Masjid-masjid yang menjadi tempat simpanan barang-barang Nabi banyak yang telah musnah. Ini kita boleh tengok sedih. Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan perkara yang sama. Pada zaman Abbasiyah banyak berlaku peperangan. Pada zaman Abbasiyah banyak disimpan diambil barang-barang peninggalan Nabi SAW, tapi berlaku peperangan hingga ada sebahagian yang terbakar. Nak secara pasti kita kata tu mari daripada Nabi SAW, sangat-sangat sukar. Sebab itulah tabarruk, kalaulah benda tu masih ada dan benda tu memang confirm mari daripada Nabi SAW, maka tak jadi masalah untuk kita bertabarruk dengan barang-barang ditinggalkan tadi. Cuma pertanyaan dia, sejauh mana kita boleh confirmkan 100% tu mari daripada Nabi SAW? Kita rusinya kita bertabaruk tu bukan mari daripada Nabi. Kau siapa betul tak? Kau tu persoalan paling besar sekali. Dan berkenaan tabaruk, kalau kita nak pergi tengok kepada sunnah Nabi SAW, Nabi telah ajarkan kepada kita banyak cara untuk bertabaruk. Antara cara kita nak bertabaruk, saya sebutkan dua saja contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang ada tabaruk. Banyak lagi Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Karim berkenaan suatu benda diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sebut tentang Quran, kita sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak lagi, antaranya air hujan. Allah Taala pun sebut dalam Al-Quran tentang air hujan yang penuh diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan." Kami turunkan daripada langit air hujan yang penuh dengan keberkatan. Air hujan yang diberikan keberkatan. Air hujan pada keberkatan Allah Taala berikan. Cuma macam mana kita nak mendapatkan keberkatan melalui air hujan tadi? Kena tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah berikan garis panduan kepada kita bagaimana nak mendapatkan keberkatan melalui air hujan. 3 kaedah, 3 disiplin kita sebutkan tadi. Pertama, nak tahu keberkatan tu, pertama kita kena yakin keberkatan itu mari daripada Allah. Yang kedua, sesuatu tu ada berkat atau tidak ada berkat, kita kena pastikan melalui wahyu. Allah Ta'ala sebut melalui wahyu hujan ada keberkatan. Disiplin yang ketiga, cara nak mengambil berkat tadi itu kena tengok melalui cara Nabi SAW ajarkan kepada kita. Cara nak ambil berkat melalui hujan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Antaranya Nabi ajar bila hujan supaya kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, air hujan yang turun ni kamu berikanlah manfaat kepada kami ya Allah. Kamu jadikanlah hujan yang turun ni sebagai manfaat kepada kami ya Allah. Allah Ta'ala ajar kepada kita bagaimana nak mendapat keberkatan melalui air hujan tadi. Nabi SAW juga dalam hadis-hadis, banyak hadis, antara hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Adab Al-Mufrad dan hadis yang lain, Nabi suruh hamba dia ni bila hujan, Nabi suruh waktu ambil baju dia. Waktu ambil baju, biar kena air hujan. Supaya dia nak mendapatkan keberkatan melalui air hujan tadi. Dan Nabi SAW sendiri bila tu hujan, Nabi keluar daripada rumah Nabi, Nabi kena air hujan pada tubuh Nabi.
Nabi kenakan ujian pada kepala Nabi SAW. Ni berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang Nabi ajar kepada kita bagaimana nak mendapatkan keberkatan melalui ujian tadi. Dah banyak lagi kalau kita nak sebut tentang keberkatan ni. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut Baitul Maqdis. Banyak sangat ayat-ayat Al-Quranul Karim Allah Ta'ala menceritakan tentang Baitul Maqdis sebagai bumi diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Bumi yang diberkati sekeliling dia, Baitul Maqdis. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, antaranya wali Sulaiman ar-riha 'asifa tajri bi amri ila al-ardi allati barakna fiha. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni angin dia ni bertiup, berlari dengan perintah Nabi Sulaiman AS ke negeri yang diberkati, iaitu negeri Syam atau Baitul Maqdis. Dan banyak lagi ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa awrasnal qaumal alladzina kanu yustad'afuna masyariqal ard wa magharibaha allati barakna fiha. Kami wariskan kepada kaum yang lemah, kaum Bani Israel pada zaman tersebut, bumi ni timur dan barat, allati barakna fiha, yang diberkati. Maksud dia bumi timur dan barat, maksud dia Baitul Maqdis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baitul Maqdis bumi yang Allah Taala turunkan berkat. Macam mana kita nak mendapat keberkatan melalui Baitul Maqdis? Kita kena pelihara kehormatan Baitul Maqdis. Kita kena memperjuangkan Baitul Maqdis supaya berada di tangan orang Islam. Kita kena memperjuangkan Baitul Maqdis supaya tidak jatuh ke tangan orang kufar. Kerana bila jatuh ke tangan mereka, mereka akan mencemarkan kehormatan Baitul Maqdis. Mereka akan buat macam-macam perkara yang tidak sepatutnya. Ni garis panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Mekah juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah pertama, binaan pertama yang diletakkan untuk manusia di Mekah, di Bakkah, di Mekah, iaitu Kaabah mubarak, yang penuh dengan keberkatan. Macam mana kita nak mendapatkan keberkatan melalui Baitullahil Haram, melalui Kaabah? Pertama, dengan cara kita buat umrah dan haji, kita akan mendapat keberkatan daripada Kaabah tadi. Yang kedua, kita tengok bagaimana Nabi SAW buat bila Nabi berada di Baitullahil Haram. Bila Nabi berada di Kaabah, apa dia Nabi buat? Nabi tawaf. Nabi mencium Hajarul Aswad. Bahkan Nabi sebut, kalau tak boleh cium, lambai kepada Hajarul Aswad. Nabi suruh kita menyentuh rukun, bucu-bucu Kaabah, dua bucu yang berada pada Kaabah. Maka kita sentuh dua bucu yang berada pada Kaabah. Itu cara kita nak mendapatkan keberkatan melalui Baitullahil Haram, melalui Kaabah. Ada sebagian kita ni nak dapat keberkatan, tak buat seperti mana Nabi buat tadi. Dia pergi soyok ke lambu Kaabah, buat gunting dah letak dalam beg, gunting ke lambu Kaabah, buat balik rumah. Itu cara dia nak mendapatkan keberkatan. Sedih kalau Nabi ajar tidak begitu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau kita nak dengar hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam bab haji, Nabi SAW bila Fathu Makkah, Nabi pergi ke Makkah. Bila Nabi pergi ke Makkah, Nabi selepas Nabi tawaf di Baitullahil Haram, Nabi suruh Uthman bin Talha. Uthman bin Talha ni, keluarga dia ni jaga kunci Kaabah. So Uthman bin Talha pergi minta kunci Kaabah dengan mak dia. Lalu dia pergi minta dengan mak dia, ambil buat mai kepada Rasulullah, buka pintu Kaabah. Nabi pun masuk. Bersama Nabi Usamah bin Zaid, bersama Nabi Bilal bin Rabah, bersama Nabi Uthman bin Talha. 4 orang yang masuk. Nabi dan juga bersama 3 orang lagi sahabat Nabi radhiyallahu alaihi. Ibnu Umar kata, "Famakatha maliyan." Lalu lama Nabi duduk dalam Kaabah. Lalu tiba-tiba pintu Kaabah dibuka. Bila pintu Kaabah dibuka, Nabi tubik. Ibnu Umar kata, akulah orang pertama yang masuk ke dalam Kaabah. Aku jumpa Bilal. Aku tanya kepada Bilal, "Madza sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Bilal, gapo yang Nabi buat masuk dalam Kaabah ni? Bilal kata, Nabi semaya sikit-sikit tepat. Apa sahabat tanya tadi? Nak mendapat keberkatan, di mana tempat Nabi semaya? Nak semaya situ juga lepas ni.
Kalau boleh masuk dalam Kaabah, situ dia akan nak semaya. Tapi bila Ibnu Umar dia sebut, tapi aku terlupa nak tanya bila berapa rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya tadi. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim nak mendapatkan keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cari di mana Nabi semaya. Di masjid Nabi ada tempat yang Nabi semua duduk situ. Nabi duduk baca Quran kau, Nabi duduk bersandar kau. Bila Nabi meninggal dunia, sahabat-sahabat akan berebut nak duduk situ. Sebab apa? Nak mendapatkan keberkatan melalui tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya. Itu cara diajarkan oleh Nabi, cara diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim bila mana kita berhadapan dengan sesuatu yang didakwa sebagai ada berkat. Sama ada dakwah tersebut sahih atau tidak sahih. Yang terakhir, ada ketidakpanduan kepada kita selain daripada yang telah kita sebutkan tadi untuk kita mendapatkan keberkatan. Nak dapat keberkatan melalui tubuh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin payah dah kita nak dapat. Nak dapat keberkatan melalui Al-Quranul Karim, boleh je kita nak dapat ikut 7 step tadi. Ada lagi garis panduan Nabi SAW berikan dan mudah untuk kita dapat keberkatan. Yang pertama, kita doa kepada orang supaya dia mendapat keberkatan. Kita ni kurang ada sudut mendoakan orang. Orang Arab ni dia suka doa ke orang. Jumpa orang je, doa selalu. Hayyakallah wa barakallah. Kita paling-paling Assalamualaikum je. Sihat kodok tu je kita. Orang Arab ni suka doa. Antara doa semua dia suka barakallah fi. Barakallah. Semoga kamu diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia doa kepada kita, kita doa kepada dia, tentu dia akan balas balik kepada kita. Dia akan doa balik. Wa barakallah fi. Dan semoga Allah Taala juga berikan keberkatan kepada kamu. Nak dapat keberkatan, kita doa kepada orang. Dengan harapan orang tersebut juga akan membalas doa tersebut kepada kita. Dan Nabi SAW ajar supaya doa keberkatan. Bila pergi majlis perkahwinan, doa orang nikah, Nabi doa kepada dia, barakallahu laka wa lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Gabriel Nabi doa tu, barakallahu lak. Semoga Allah Taala memberikan keberkatan kepada kamu. Nabi ajar kepada kita mendoakan keberkatan kepada orang. Dan Nabi doa keberkatan kepada Anas bin Malik. Barakallah. Anak kata Nabi doa keberkatan fi mali wa waladi, untuk harta aku dan untuk anak aku. Sehingga anak kata hasil pada doa Nabi SAW supaya diberikan keberkatan terhadap anak aku, terhadap harta aku tadi, banyak aku ada harta. Dan anak beranak aku sampai kali ni dia kata zaman dia hidup tu ada 100 orang anak dia. Ada sebagai riwayat sebut anak ada bercampur dengan cucu dia. Nak betapa ramai hasil daripada doa keberkatan yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa keberkatan macam mana lagi? Bila kita makan, kadang-kadang keberkatan ni kita hanya nampak dari sudut material aja. Bagi itu berkat kau, bagi ni berkat aku. Sedangkan banyak sunah-sunah Nabi yang Nabi ajar, bila kita buat kita akan mendapatkan keberkatan. Nabi sebut dalam banyak antaranya hadis bagaimana cara kita nak makan. Nabi SAW sebut, fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fih. Ada sahabat ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ni makan ni tak kenyang ya Rasulullah. Makan tu boleh kata banyak dah, tapi tak kenyang ya Rasulullah. Nabi kata, fajtami'u, lalu kamu duduklah sekali, makan ramai-ramai, ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi. Dan bila kamu duduk nak makan, kamu sebut nama Allah, yubarak lakum fih, kamu akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut lagi dalam ayat-ayat lain, hasil daripada keberkatan tadi, ta'amul isnaini kafi al-thalatha wa ta'amul thalatha kafi al-arba'ah. Makan ni kita tengok kadang-kadang kalau kita makan seorang cukup untuk 2 orang aja. Tapi bila kita makan ramai cukup untuk 3 orang. Makan ni cukup untuk 3 orang aja. Tapi kerana kita makan secara berjamaah, makan secara ramai-ramai, maka cukup untuk 4 orang. Hasil daripada keberkatan tersebut. Dan terakhir, banyak lagi kalau kita nak sebut cara-cara kita nak mendapatkan keberkatan. Antara yang terakhir, Nabi SAW sebut, gapo yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita redha lah. Sebanyak mana harta diberikan oleh Allah SWT kepada kita, kita redha.
Sebanyak mana nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita redha. Tak banyak pun kita redha terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sebut dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Al-Ala, dia kata anak Sulaim dia pernah cerita kepada aku bahawa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni pernah melihat Rasulullah, maksud dia sahabat. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallah yabtali 'abdahu bima atahu." Allah Ta'ala uji manusia dengan apa yang diberikan kepada manusia. Ujian sama ada banyak, itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemberian sedikit itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faman radiya bima qasamallahu lahu. Siapa-siapa yang redha dengan pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, kepada dia, barakallahu lahu fihi. Allah Ta'ala akan berikan keberkatan kepada dia. Kita dapat sikit, kita redha terhadap benda sikit yang kita dapat. Kadang-kadang benda sikit tapi cukup. Kerana apa? Kerana keberkatan. Kadang-kadang benda banyak tapi tak cukup. Sebab tidak ada keberkatan. Sebab apa tak ada keberkatan? Sebab tak ada keredaan dalam diri kita. Dapat banyak harta pun kita berasa tak puas lagi. Kita berasa tidak redha lagi. Maka tidak ada keberkatan pada harta tadi. Ada harta sikit pun kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Irda bima qasamallahu lak. Takun aghnan nas. Kamu redha terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, kamu akan jadi manusia paling kaya. Walaupun sedikit saja diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hasil daripada keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu antara perkara yang boleh kita sebutkan. Banyak lagi kalau kita nak sebut perincian-perincian perkara-perkara diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Antaranya pokok zaitun, Allah Ta'ala sebut syajaratun mubarakah, pokok diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana nak dapat keberkatan melalui pokok zaitun tadi? Ada diperincikan oleh hadis-hadis Nabi SAW, supaya kita guna minyak dia, kita jadikan sebagai makanan kita, kita gunakan dia dengan cara yang baik. Dan terakhir, keberkatan ni ada yang manfaat dia untuk dunia, ada manfaat dia untuk agama. Barakah diniyah, barakah dunyawiyah. Hujan keberkatan dia untuk dunia kita. Bila tu hujan kita doa Allahumma sayyiban nafi'an. Manfaat tersebut untuk keduniaan kita. Ada yang untuk agama. Al-Quran Al-Karim sebagai contoh, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Berkat kebaikan Al-Quran Al-Karim untuk dunia dan juga untuk agama kita. Itu antara yang sempat kita sebut pada hari ini. InsyaAllah kita boleh tengok pada tempat-tempat yang lain, boleh buat pembacaan-pembacaan yang lain. Kalau kita tahu lebih banyak lagi tentang keberkatan melalui sunnah Nabi SAW, bagaimana nak mendapat keberkatan dalam kehidupan kita, bagaimana nak mendapat keberkatan dalam mencari harta. Atau semua disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita baca setakat itu dulu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.